Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Saudara Azmi Muhammad, Saudara Hakim Rahman, teman-teman yang bersama dengan saya petang-petang ini, apa khabar? Doa saya anda sentiasa sihat walafiat bersama keluarga ataupun sambil-sambil minum petang. Ya, Tok Janggut, selamat sejahtera. Terima kasih Puan Rafiah Kasim. Saudara Mazlan SKS, terima kasih. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Cuaca panas, memang hari ini panas. Tersangat panas hari ini. Saudara Delmira Bid, apa khabar? Waalaikumsalam. Apakah anda di Kota Baru, ada di Kuala Lumpur? Saudara Elias Muhammad. Saudara Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Tentulah tengah makan bersama keluarga, tak? Minum-minum petang. Saya hari ini tak ada apa. Sebab panas sangat, saya cari air kelapa muda. Untuk sejukkan badan, carilah air kelapa muda. Tekak rasa kering sangat. Sangat-sangat panas hari ini, saudara. Tak tahu nak kata apalah. Kadang-kadang kalau bersama orang kata macam berada dalam neraka, seolah-olah mereka dah biasa pun berada dalam neraka saja. Delmira berada di Kota Baru, ya. Alhamdulillah. Macam mana cuaca di sana? Panas tak? Beh Chuan Sin, apa khabar saudara? Moga sihat juga. Anda bagaimana? Saudara Ilyas Muhammad, nak tahu juga perkembangan di tempat anda. Saudara Muharif Ishak, yang King Izmit dari Singapura. Katanya Singapura mendung tapi hangat rasanya, memang panas. Saudara Ramli Karim di suasana, apa khabar saudara? Saudara Bul Hasan Sapawi, salam dari Sarawak. Kena Sarawak hujan. Saya dah bagi diramalkan hujan di Sabah Sarawak tu. Saudara Faizal Acoy, saudara Dayang Selha, selamat petang. Lukman, saudara Delmira, cuaca panas sekali tapi mendung ya di Kota Baru, Kelantan. Puan Selama Yusof di Kuala Pilah panas. Pagi mendung, petang panas, lit-lit, memang panas sangat-sangat. Saudara Madam K, bagaimana keadaan di kawasan rumah anda? Panas ke sejuk? Saudara Maksu BM, apa khabar? Dayang Seha, line clear. Tapi di Putrajaya macam mana Dayang? Apakah suasananya sejuk, panas? Di sini kawasan rumah saya panas. Syerimah dari Ipoh, terima kasih. Saudara Abdul Hamid dari Kuantan, cuaca panas. Saudara Syah Adil, selamat petang. Saudara Ben Soriun di Kota Kinabalu, Sabah, panas. Di Sabah, di Sarawak, hujan. Saudara, bagaimana teman-teman yang lain? Nak tahu juga. Buah Nanas kata di Selayang panas. Dia kata Nusi bertukar Ultraman. Jangan kita ketawakan mereka, saudara. Saudara Amar dan family, terima kasih Amar. Mengantar saya sekuntum mawar merah. Ya, Cokar. Dia kata cokar, dia kata Selayang pun panas pagi tadi. Jangan, saudara. Saudara Syerimah, Ipoh panas. Saudara Abdul Rahman, Abdullah daripada Johor Baru. Itu juga saudara DJ Jamal Nasir. Saya tak boleh nak cerita apa pasal politik malam nanti, saudara. Di Kota Baru panas mendung, kata Syah Aidil. Pom-pom, selamat petang. Saudara Jiro di Kedah panas. Cokar, tak payahlah cerita pasal apa yang perbicaraan hari ini, malam nanti saya akan ulas. Airul di Kedah panas. Saya kalau boleh saya tidak mau bercakap soal politik petang-petang begini, dalam suasana panas ni bertambah panas nanti. Ya, saudara Naughty Boy, dia minta saya komen sikit isu malam nanti. Lingua Ing pun malam nanti. Iswadi pun malam nanti. Tolong saudara Naughty Boy, malam nanti sila masuk dalam live saya jam 9.30 malam. Irul macam Kedah, dia kata Kedah panas hati. More dingin sikit, alhamdulillah. Daripada DJ Jamal Nasir, Saudara Airul Kedah. Saudara, kalau bolehlah saya mengharapkan teman-teman sama-sama kita berbicara petang-petang begini. Kalau sesuatu musibah berlaku, sesuatu yang tidak baik berlaku pada orang lain, jangan kita ketawakan. Ya, Leong Fukin dia kata, ya itu politik malam nanti, Leong. Cerita Datuk Anwar ke, Datuk Zahid ke, malam nanti, saudara. Dia Saudara Rahman, Saudara Muhammad Hashim, Temerloh panas. Alhamdulillah, terima kasih Saudara Muhammad Hashim Maddin, laporan di Temerloh panas. Saya nak tahu keadaan di kawasan-kawasan anda bagaimana, supaya teman-teman dapat berkongsi suasana. Eddie Tahir, apa cerita? Dia kata, as well as to all of you, no mama kong, papa kong. Apa benda lah kau ni, Eddie Tahir. Korea banjir, telah pun saya laporkan tadi. Leong Fukin dia kata di Perak sangat aman, alhamdulillah. Gitu juga saudara
Iskandar di Kampung Baru Lumut. Apa macam? Saya tak tahu, belum dapat laporan. Kalau saudara Iskandar boleh dapat laporan, Kampung Baru Lumut tu tempat saya. Kampung saya, saudara. Saudara Mat Ridwan, sebahagian ahli UMNO akan swing. Saudara itu politik malam nanti. Saya tak nak bercakap soal politik. So, Awaluddin Aziz, saudara Naughty Boy, dia kata Almina tu mendung sekarang ni. Ann Cleary, saudara Dr. Property, salam takziah kepada Mendiang Satyanathan, pemain bola kita, ahli sukan kita telah pun meninggal dunia hari ini. Betul tu saudara Coka, dan petang-petang ni dapat goreng pisang pun sedap. Saudara Rozman, terima kasih. Amar Family, hari-hari hujan sekarang ni, saudara, betul. Saudara Puan Hamidah Ahmad, Johor Bahru hujan tapi berkuat-kuat waktu petang. Ya, Puan Syarifah Hafifah, BSA di mana tu? BSA biasa kot. Selamat petang semua katanya. Baik saudara, petang ni saudara Aidi Tahir dia kata Bengkung mana tak berkuat pun. Saudara Nurul Azhar Hassan dia kata cuti sebulan ekonomi teruk. Ziza Bagan Datuk mendung. Terima kasih saudara. Saya dapat laporan begitu, saya seronok untuk memberitahu kepada teman-teman kita keadaan di tempat anda. Baik saudara, hari ini sebagaimana kita tahu hari ini hari Selasa. Ya saudara Yaya Ibrahim Mamatip, Waalaikumsalam. Hari Selasa tanggal 18 Julai. Petang ni kita nak bercakap saudara sedikit tentang alat telekomunikasi. Kerana sekarang ni saudara, segala-galanya sudah pun berada di ujung jari, ya. Torres School de Tainu. Selamat petang dari Bintulu, Sabah, Sarawak saudara. Kerana saudara contohnya macam malam tadi berita dan pukul 2 pagi 3 pagi kita dah dapat berita. Tuan segala-gala sekarang ni hari ni berada apa pun sekarang ni informasi berada di ujung jari. Keadaan ini akhirnya menjadikan akhbar arus perdana. Sok-sok khabar sekarang ni tidak begitu laris dijualan. Kerana jualannya katanya semakin merosot. Itu dari segi aspek jualan. Ini sebabkan lazimnya berita yang disiarkan dalam surat khabar harian sudah pun diketahui umum, saudara. Kerana selalunya surat khabar zaman saya dulu, akhbar ni dicetak jam 11 malam. Dia last kali stop pressnya ataupun terakhir adalah jam 3 pagi. Jadi artinya berita yang terakhir adalah sekitar jam 1 pagi saja. Selepas itu tak tahu apa berlaku sehinggalah surat khabar dicetak dan cara bila dicetak mengambil masa 1-2 jam. Kemudian dah dibungkus, dimasuk dalam kereta ataupun lori, dihantar ke tempat-tempat untuk pengedaran. Pagi besoklah baru warga akan mendapat membaca berita. Saudara, Aizah Azizah dia kata bergantuk mendung. Jadi saudara, surat khabar cetak jam 11 malam, kemudian diproses, kemudian sampai ke kedai pagi besok. Tapi dulu saudara, zaman saya dulu, saya ingat sekitar tahun 80-an. Budaya warga kita pagi-pagi dia mesti ada surat khabar atas meja. Sambil dia minum pagi atau minum kopi sama ada pejabat, ya Puan Syarifah Hafifah. Sambil dia minum kopi, dia mesti ada surat khabar untuk mengetahui perkembangan semasa. Tu dulu saya. Tidak sekarang. Sekarang ni segala-galanya terlalu pantas. Begitu juga, kalau kadang sekarang ni orang nak tengok berita di TV ataupun berita di radio pun kuranglah pendengarnya kerana berita yang ada banyak sangat, ramai sangat wartawan-wartawan sambilan, wartawan-wartawan yang tak jadi wartawan pun jadi wartawan. Sebab semua mengirim melalui proses ataupun alat media sosial melalui talian telefon saudara. Jadi begitulah sekarang ni pentingnya telefon. Tak macam zaman saya dulu saudara. Zaman saya muda-muda dulu telefon ni kita kalau nak bercakap dengan telefon ni kita kena pergi ke public phone ataupun ke dia ada satu pondok telefon. Kalau di kampung saya tu ada satu pondok telefon depan balai polis. Kenapa dibuat depan balai polis? Supaya tidak berlaku orang pecahkan telefon dan sebagainya. Sebab dulu kalau orang marah sangat dia hempas telefon. Kalau patah ganggang telefon tu saudara, dah tak boleh nak dipakai. Jadi itu dulu saudara. Masa dulu tak adalah kalau kita cakap tentang telefon bimbit ni saudara ataupun talian telefon yang ada mudah alih ni, orang tak percaya.
Jadi berita-berita apa semua menantilah daripada pengesahan, daripada radio ataupun dari kaca TV. Itu pun jam 5 petang yang berita pagi. Untuk berita yang terbaru jam 8 malam. Jam 8 malam barulah semua tunggu dekat depan TV mengetahui perkembangan semasa. Tidak sekarang, saudara. Hari ini segala-galanya di ujung jari. Jadi sebab itu berlaku macam contoh, saudara. Malam tadi jam pukul 3.30 saya dah dapat berita dah tentang penangkapan Menteri Besar Kedah di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Dah tahu dah, saudara. Dulu bangun tidur baru dapat berita. Sekarang sebelum tidur pun kita dah dapat tahu cerita perkembangan semasa dari segi politik, jenayah, macam-macam. Macam-macam boleh berlaku yang dapat laporannya daripada berita di ujung jari. Sama ada kemalangan. Cumanya laporan-laporan kemalangan ni saya kata tidak memenuhi etika kewartawanan. Zaman saya dulu tak boleh disiarkan kalau gambar mangsa tu terputus tangan, terputus kepala, keputus kaki dia putus, tak boleh dilaporkan, saudara. Gambar-gambar yang mengerikan itu memberikan satu suasana yang trauma kepada sama ada keluarganya ataupun kalaulah dia masih hidup dan kerana kaki dia putus, dia dapat tengok balik kaki dia trauma dalam kehidupan dia. Sebab itu kita wartawan tak boleh menyiarkan. Kalau ada kemalangan, kematian pun tak boleh gambar kepala tertanggal daripada badan, tak boleh. Itu kalau kemalangan ataupun kebakaran. Malahan, saudara, kalau berlaku pembunuhan. Saya ingat lagi waktu saya menjadi wartawan berlaku kebakaran di Pelabuhan Utara, di Kelang. Bila saya pergi berjumpa dengan pihak polis, berjumpa dengan pihak bomba, dia menyatakan kalau nak tahu, dia kata ada 2 mayat sekarang ni. Ada dekat mortuary ataupun bilik mayat di Hospital Kelang. Saya pun bergegas. Bila saya sampai begitu, saudara, saya terus keluar dari bilik mayat, muntah terus. Melihat macam mana badan terbelah, saudara. Dan selalunya dalam bilik mayat tu, dia akan menggunakan satu jenis kimia untuk supaya mayat-mayat tidak reput. Jadi kimia itu baunya bajet lebih kurang ada pada daging yang kita import. Sebab itu saya sampai sekarang memang jarang saya makan daging lembu. Kerana bila teringatlah, jadi itu mengatakan trauma ataupun fobia saya tengok. Dan kita tak boleh melaporkan. Bayangkanlah saya nak laporkan orang kepala terbelah, badan terbelah. Suasana yang tidak baik tidak harus dilaporkan. Kejadian boleh dilaporkan, tapi tak boleh digambarkan. Tapi hari ini, saudara, kerana ini maklumat di hujung jari, mereka sanggup. Kalau gambar orang kena tikam, tengok gambar kawan tu begitu, tak boleh. Sebenar-benar tak boleh. Saya haraplah teman-teman pemain media sosial tidaklah menggunakan telefon bimbit anda untuk merakamkan sesuatu yang tidak baik. Saudara Aludin Aziz, Saudara Rehong, Saudara Nur Azmi, kita sebagai wartawan, sebagai pelapor pun mesti memegang etika. Malahan sebagai manusia pun, saudara. Sebab itu saya tak suka cerita pasal keburukan orang dan sebagainya. Saya lebih suka bercerita apa faktanya. Bukan mengujudkan suasana yang menimbulkan orang membuat pelbagai tanggapan. Sebab kita lah warga cinta damai, saudara. Apa khabar saudara Hajjah Hamim, saudara? Dan saudara Syed, Dr. Fauzi Syafi'i, apa khabar? Saudara Seli, saudara Nur Aziz Imza, saudara saudara hamba Allah, dia kata ini minta derma, saya tak tahu macam mana nak nyalurkan, saudara. Sebab kalau saya siarkan nombor telefon tak ada, saudara. Nak siarkan nombor akaun, saya minta maaf. Saudara Edi Tahir, boyfriend Biah pun guna teknik sama. Salam Al-Hijrah, Puan Nur Aziah Azizan. Waalaikumsalam. Dan insyaAllah, dia bila kita sebut tentang Al-Hijrah, saudara, sebenar-benarnya kita dalam ikut kalender Islam ni, dia keterbelakang daripada kalender Romania ataupun Inggeris. Kita baru 1400, Al-Hijrah ke berapa, tak lebih kurang 1400, 1500. Tapi sedangkan dunia hari ini, kiraan Inggerisnya lebih dah tahun 2023 dah, saudara. Kenapa jadi begitu? Ini kerana, saudara, keturunan Arab, bangsa Arab dulu dia tak fikir soal kalender. Kalender ataupun tarikh ni, saudara, ni sambil kita bercerita Al-Hijrah ni, ini dapatan saya zaman dulu-dulu, waktu zaman Rasulullah, masyarakat Arab masa itu tak memikirkan soal kalender, saudara.
Yang ada kalender lah di Rom, di negara-negara Eropah lah saudara. Mereka sudah ada pun kiraan kalender. Cuma kerana warga Arab lebih memikirkan soal tahun. Dia cuma tahun. Contohnya tahun gajah. Bila Pini Abrahah menyerang Mekah, itu tahun gajah. Tahun berapa tak disebut. Dan cuma adanya kiraan kalender ini apabila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia ada perusahaan, dia ada ramai orang bekerja dengan dia, dan dia teringat pesan baginda Rasulullah SAW, apabila kamu memberi gaji atau menggajikan orang bekerja dengan kamu, hendaklah kamu membayar upahnya sebelum peluhnya kering. Jadi dia seriau dalam keadaan begitu, dia kata sepatutnya kita dah ada perkiraan lah. Itulah diwujudkan kalender bermula daripada Ma'al Hijrahnya, bermula daripada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Tapi Arab sebelum itu saja mereka gunakan tahun. Itu keadaannya yang dapatan saya lah. Hanya sekadar pengalaman saja saudara. Itulah yang saya dapatan curipan seketika. Sambil-sambil kita berkongsi pandangan saudara. Kenapa Ma'al Hijrah kita 1400 berapa ke? Kita lewat daripada Inggeris kerana Arab dulu dia tak ada fikir soal kalender hari dan sebagainya. Dia cuma memikirkan tahun. Contoh tahun gajah. Sekarang ni Saudara Musyarim 1445. Baru 1445 daripada permulaan tarikh itu, yang itu pun banyak orang ada perdebatan. Apakah bila? Mula berkira bila tarikhnya, mungkin tarikhnya penghijrahan baginda Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke Madinah. Mungkin katanya 10 tahun kemudian. Kalau 10 tahun kemudian 1445 lah. Mungkin kalender Islam itu bermula 1400 10 tahun 35 lah. Mungkin. Itu perkiraannya. Saya ingat ada orang yang lebih ahli, yang lebih arif dari itu boleh memberi pencerahan. Pengetahuan saya memang begitu kerana Arab, warga Arab, bangsa Arab dulu tidak memikirkan sangat soal kalender. Cuma kalender Islam ini wujud bermula daripada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Itu ya pendapatan saya. Terima kasih saudara. Baik, kita balik tentang telefon. Ini cerita telefon ni saudara, dulu-dulu. Dulu-dulu kalau kita memang telefon di rumah. Kalau yang ada telefon di rumah dah. Kalau tak ada, tak adalah. Cuma menggunakan telefon dekat pondok telefon. Kadang-kadang rosak. Dia rosak bukan kenapa saudara, bukan sebab orang sengaja nak merosakkan telefon. Tidak, sebab orang yang menggunakan telefon tu waktu dia marah. Bila kadang marah, dia hempasnya tu, patah ganggang tu. Dah tak boleh nak pakai. Saudara, itu telefon dulu. Dan yang seronoknya dulu saudara, kalau kita sering menggunakan telefon publik ataupun telefon awam saudara, ini kena banyak duit siling. Dan duit siling yang boleh digunakan lah antara duit 20 sen dengan duit 10 sen. Dia tak ada duit 50 sen. Seingat saya 20 sen dengan 10 sen. Saudara Nur Syarim, tali pound, betul. Kalau orang kampung dulu dia panggil pukul tali pound. Kamu dah pukul tali pound? Artinya memanggil menggunakan telefon. Masa itu tak ada telefon bimbit saudara. Dan bila kita nak bercakap, ini kalau orang yang bercinta. Kalau bercinta guna telefon saudara, masa panas lah telinga tu. Dan dia kena letak. Bila agak-agak nak habis, letak balik. Kalau tidak, nanti terputus line. Ya, saudara Lim Boon Chiang, good afternoon. Semua orang mesti ada banyak duit shilling dalam poket. Kalau dia nak bersembang dengan kasir itu, dia kena simpan duit 10 sen dengan 20 sen tu kena banyak. Sebab tempoh waktu kita bercakap rasa dalam 1 minit 2 minit je. Lepas tu kalau tak tambah duit, habis. Itu pun tengok pula jarak. Kalau daripada Kuala Lumpur bercakap dengan di Ipoh, kalau daripada Kuala Lumpur bercakap dengan teman di Johor ataupun di Singapura, di Singapura tak boleh. Singapura dipanggil international call. Saudara, dan mahal. Dulu tak boleh bayar duit prabayar macam sekarang. Semua gunakan wang shilling. Allah, saudara, berkepuk-kepuk. Sebab itu dulu-dulu kalau ada sesuatu kejadian berlaku, yang paling penting dicari adalah wang shilling. Dan wang shilling itu bukan yang banyak, saudara, bukan yang wang RM1, saudara. Yang 10 sen dengan 20 sen. Dia masuk, baru dia dial. Dulu tapi nombor tak macam sekarang lah. Sekarang kalau nak dial sekarang sampai 8 nombor. Macam dia nak ingat. Dulu 3 nombor, 4 nombor saja. 2146 03 2146 ataupun 04 itu untuk di Kedah. Kalau di Perak 05 ada punya kod negeri itu saudara. Dan kalau antara negeri dia mesti letak sekurang-kurangnya 20 sen. Kalau 10 sen tak dapat. Dulu-dululah letak 20 sen pun
kena telefon terlalu cepat. Jadi halo, bila orang halo saja cepat-cepat letak lagi 20 sen. Dan dia ada macam ada signal lah, tet letak lagi 20 sen. Itu yang kena dalam poket tu kena ada banyak duit siling untuk telefon saja. Kalau berceloteh panjang dengan kekasih, itu kata sampai panas telinga tu. Panas telinga. Macam mana makan kat orang duduk berdiri kat belakang. Itu kadang-kadang orang marah lah saudara. Tapi tak ada pula tempat duduk, berdiri saja. Kalau setengah jam lah bersembang dengan kekasih tu, saya ingat maulah kena RM5, RM6. Duit siling. Bukannya duit RM5. Sekarang ni boleh masuk duit RM1. Mungkin, saya tak tahu, saya tak pernah gunakan telefon awam. Sekarang ni semua orang guna telefon bimbit. Dan, dulu tak ada data saudara. Hanya bercakap saja. Data tak ada. Sekarang siap dengan data. Sebab itu, bila kita tidak mempunyai telefon bimbit, saudara, yang tak ada data, saudara, kalau tertinggal di rumah, sanggup patah balik belakang, saudara. Kalau dah pergi berjalan sampai dah 10 km, patah balik belakang. Kenapa? Ketinggalan nombor telefon. Ada ketinggalan telefon. Sebab segala data-data ada dalam telefon. Data-data kita, bukan data maksud saya tu, nombor telefon kawan-kawan. Dan paling penting sekarang ni, saudara Nur Azizah, dia kata masa kat college, pernahlah curi line guna tapping system. Boleh berbual panjang. Itu saya tak tahu. Puan Nur Azizah ni, dia bercakap dengan kasih dia pakai tapping system. Saya tak tahu apa tapping system. Yang saya tahu letak duit tu 10 sen. Kalau dia antara negeri 20 sen. Sekurang-kurang 20 sen. Bila dia angkat je sana cepat-cepat kena letak lagi 20 sen. Betul Eddie Tahir yang menunggu pun panas kat belakang. Lepas tu dia cakap halo, apa khabar, baik. Tu letak lagi. Kalau tidak nanti line akan terputus dengan cepatnya. Jadi guna line telefon, kadang-kadang tu bila dah banyak sangat orang menggunakan pondok telefon ni, tempat ada siling tu dah penuh. Saya, itu seronok juga. Kalau bila ini sebab biasa box ada ni tempat telefon tu, tempat masuk siling tu kadang-kadang dah banyak orang guna penuh. Bila penuh saudara, kita tekan apa semua pun, dia berjalan juga lagi, tetapi wang kita akan keluar balik. Itu rezeki lah. Saudara Eddie Tahir selalu buat benda tu. Dia tunggu bila talan telefon tu penuh. Sebab kaki tangan Telekom Malaysia. Saudara Kerakok dia kata sebab menunggu lama lah telefon jadi bangsa. Betul. Orang marah. Dia dulu saudara. Jadi kadang-kadang tunggu supaya box ataupun kotak menyimpan kita masukkan wang siling tu bila penuh. Selalunya bila penuh dia keluar balik, dia muntah balik. Dia adalah dia punya limitationnya. Kalau tak ada collection, muntah balik. Tetapi kalau kena selalu, telefon pun rosak. Bila rosak, orang mempuk. Saudara Aizan, Nur Azizah, itu gambaran yang saya dapat. Dan berbalik pada telefon hari ini, kena data. Malahan sekarang, saudara. Yang saya melihat akan ada sampai ketika nanti, kita tak guna duit dah. Segala-galanya kita membeli belah ke, ya saudara Zakaria Hashim, saudara makan laksa utara, sedapnya. Terima kasih Zakaria melaporkan beliau makan laksa utara. Saudara Anan Sukar, saudara Zafir, saudara Azli. Saudara Anan Sukar nak live dengan saya tak tahu, saya minta maaf. Begitu juga saudara Linda Manja, saudara Zanggi Putih, selamat petang. Insan Kerdil, GPS Tracker, saudara Kamaluddin Osman. Dia kemudian Osman dia cakap pada saudara ini dia kata nak sikit tu, dia kata Araske selamat petang. Saudara Zakaria Hashim, saudara ini Kamaluddin Osman dia kata nak sikit, dia kata Karok telefon canggih sekarang banyak pula scammer sedut duit. Itu keadaan saudara. Malahan sekarang ni kalau kita nak membeli belah pun dah tak ada keperluan lagi guna wang tunai. Tapi kena ada lah dalam akaun tu, kena ada lah duit saudara. Sebab pakai scanner saja. Berapa jumlah dekat kaunter tu. Jadi artinya apakah 10 tahun ada 3-4 tahun akan datang. Saya kata bukan 10 tahun. 2-3 tahun mendatang. Sebab sekarang ni sudah berlaku satu revolusi telefon ni saudara di England dan juga di Amerika. Segala-galanya orang tak pakai duit. Naik bas ke, naik public phone, menaiki kenderaan awam, public transport pun gunakan telefon saja. Scan dengan telefon saja sudah boleh. Akan datang nak beli tiket kapal terbang pun sama juga pakai scanner. Jadi artinya wang tunai sudah tidak beredar dalam pasaran. Sekarang.
Cuma kata edit air sekarang ni otak manusia pun penuh air. Itu keadaannya lah. Tak siapa tak tahulah edit air ya. Saudara mengukurlah berapa dia punya milimeter air dalam otak manusia katanya. Sekarang segalanya tercanggih. Segalanya berbeza dengan dulu. Dulu telefon itu hanya diguna untuk hubungan. Pukul telefon aja lah saudara. Saudara Johan Rahmat, Waalaikumsalam. Dulu curi line kat public phone. Masuk 10 sen, shortkan wire dari ganggang phone ke body phone. Cakaplah sebab lama pun katanya. Saya tak pernah buat sebab saya tak tahu benda begitu. Memang orang kita ni kreatif saudara. Sebab itu akhirnya telefon selalu rosak. Bagi saya melihat telekomunikasi ini penting. Dan hari ini telefon digunakan sebagai mula-mula dulu kita pun tak jangka mesin ATM. Dulu kalau saya cerita dengan kawan dulu, masa dekat sekolah dulu, mesin ATM boleh keluar duit. Kita mana? Bawa tekan plastik kat dinding boleh keluar duit. Sekarang mereka baru faham adanya kad ATM. Tekan nombor bolehlah keluarkan wang simpanan kita. Tak payahlah lagi nak beratur dekat kaunter. Tapi sekarang ni saudara, tak perlu ATM pun. Hanya sekadar menggunakan telefon. Ini dipanggil, orang kata Bitcoin, bukan Bitcoin. Wang itu dalam akaun. Tapi sekarang ni kerana itu banyak anda harus berhati-hati dengan telefon anda. Nombor telefon tak boleh bagi dekat orang. Sebab orang boleh scan berapa duit ada dalam anda miliki melalui telefon. Sebab masa akan datang saya rasa membeli belah semua pakai telefon. Datuk Janggut kreatif tapi buat yang tak baik. Itulah keadaannya. Sekarang ni kalau dia kata lalas sekarang ni nak cari public phone dah tak ada. Benar? Itu keadaannya. Dah orang pun tak guna dah public phone sebab sekarang ni segala-galanya menggunakan telefon bimbit kita. Dan terlalu canggih. Saudara Zulkifli Ahmad, dia kata, saya biasa curi line. Sebab itu kawan-kawan. Memang betul dapat call free. Nur Azizan menyatakan bahawa pencipta telefon adalah Abraham Bell. Benar. Ini Puan Nur Azizan ni juga pencipta kepada sejarah. Dan kita dulu kat kampung dulu, kita main juga telefon, saudara. Iaitu kita gunakan tali tangsi. Tali tangsi, tali yang kita buat, tali pancing, saudara. Kita tebukkan 2 pot, saudara. Ini ini tin susu tu, tapi tak jauh lah juga saudara. Saya ingat dalam lebih kurang dalam 20 meter. Kita dah bermain telefon. Halo, boleh cakap ke? Sana boleh dengar. Dulu saudara, itu kita cuba. Saudara Edi Tahir yang cipta Bel Ngasari tu, dia akan mencipta nama dia dalam anugerah Berita Harian nanti. Saudara hantarlah ini anugerah dekat dia. Saudara Zakir Hashim sekarang boleh ambil duit di ATM tanpa kad. Guna handphone saja. Benar. Bukan saja di ATM saja, saudara Zakir Hashim boleh membeli belah. Pergi ke pasar raya. Akan datang besok nak beli ikan pun pakai telefon. Jangan tak tahulah apakah nanti memancing pun guna telefon. Wallahualam bisawab. Tak tahulah saya. Tapi seronoknya dulu saya kita main telefon. Kita juga nak jadi macam Abraham Bell. Graham Bell macam mana dia Abraham Bell ni dia gunakan telefon tu. Bukan Graham Bell. Puan Nur Aziah. Bukan Graham, G-R-A, bukan A, rasanya G-G. Dan dia pakai, pun dia gunakan macam mana sistem anak-anak kecil kita dulu lah, saudara. Dari situlah terciptanya telefon. Kemudian, datanglah revolusi telefon, di mana para saintis menggunakan, dia panggil yang, bukan, tak pakai line, saudara. Dia pakai ini, bukan solar, satu lagi. Fiber, optic fiber. Optic fiber ni saudara, ini adalah para saintis di Amerika. Mereka mencipta telefon yang menggunakan optic fiber ni dan berdasarkan kepada pengalaman peperangan dengan Apache, dengan Red Indian. Sebab orang Red Indian ni mereka menghantar mesej melalui dulu setengahnya pakai asap. Kalau asap itu mudah dikesan oleh musuh. Akhirnya Alexander Graham Bell, betul Puan Nur Aziah. Kebetulan. Dan jadi warga Red India ni dia akhirnya menggunakan silauan cermin. Itu dia terciptanya optic fiber ni saudara. Tanpa talian, dia duduk atas bukit, dia bagi signal cep.
Jadi ya sebelah sana pun akan membalas. Satu kali kilas, dua kali kilas. Adalah maksudnya saudara. Di situlah bermulanya evolusi talian telefon menggunakan optik fiber. Jadi saintis ni tengok bagaimana hebatnya Apache. Apache ni adalah Red Indian yang berperang dengan cowboy. Dia gunakan timbal balik optik fiber. Satu par ada 1968 line. Wah, lagi hebat ni. Itu optik fiber ni satu par. Tapi asalnya permulaan itu berdasarkan kepada warga Apache. Kalau ada yang pemberi signal. Ini kalau kita dalam pasukan tentera dia panggil signal man lah. Kita pakai telefon, kita pakai radio dan sebagainya, saudara. Dan ada juga yang pakai benda kod. Kod dia ada lah. Kalau A, atom, B, Bombay, D, Delta, macam-macam lah dia ada kod rahsianya. Itu kita menghantar tu pun masih boleh dibaca. Kemudian melalui telegram juga dia gunakan tekan satu, itu maksudnya dua kali masuk, tiga kali ada ada panjang ada pendek. Itu maksudnya apabila para penghantar signal. Tetapi untuk optik fiber ni dia gunakan lantulan cahaya matahari. Guna cermin dua atas bukit sana. Dia bagi cup-cup. Itu kerana musuh belah mana. Jadi musuh di bawah tak tahu. Siapa dapat meneka bahawa, tapi kalau dulu orang Apache ni guna asap. Bakar tu dari asap naik. Kalau asap sikit, asap kecil, memberitahu musuh dan sebagainya. Mereka datang bukit. Jadi di situlah bermulanya revolusi optik fiber setahu saya lah saudara. Ini pembacaan. Jadi berbalik pada telefon kita ni sekarang, masa mendatang. Masa akan datang kita tidak akan ada lagi wang tunai dalam poket. Cuma saya terfikir kalau tak ada orang tunai poket macam mana nak bagi duit anak raya. Anak-anak kecil nak bagi raya macam mana. Begitu juga dengan peminta sedekah. Bila adanya wang menggunakan telefon dan tak ada tunai. Pergi dekat kaunter, order laksa, order apa semua sekali RM12. Dia pun ambil nombor telefon dia, kesan. Selesai. Itu. Saudara Zulkifli Ahmad, dulu masa saya kecil-kecil dulu, pergi ke rumah saudara di Kuala Lumpur. Telefon berbunyi, takut nak angkat. Dia kata takut sambat. Takut apa ni? Takut sambat tangan, kata mak saudara saya. Masa tu umur saya 6 tahun. Teringat pula Al-Fatihah untuk ibu saudara saya. Itu kenangan dia lah. Dulu-dulu dia kata, kalau saudara Zulkifli Ahmad, dia pergi rumah mak saudara dia, ada telefon di rumah. Jadi kalau telefon berbunyi, takut nak angkat, kata. Sambat kan macam mana? Saudara. Saudara Zakaria Hashim, dia pakai QR code buat bayaran. Sekarang ni begitulah saudara. Macam-macam kod digunakan. Saudara Ahmad Family, kedai kopi, pasar, bayar gunakan Pay Now atau Wave. Itu yang ada sekarang. Malahan saudara, malahan. Kita memesan makanan di kedai-kedai pun tak ada masalah dah. Saudara Edi Tahir, cuma dia kata emisah je dah diguna wiwit. Saudara Edi Tahir beli macam mana, guna apa pula? Oi lah gamaknya ya saudara. Dan evolusi tentang cara kehidupan kita semakin ke depan yang akhirnya kita tak tahu ke mana lagi dah. Kalau nak pergi, contoh saudara di rumah sekarang ni, saya nak makan, teringin nak makan, buka dalam internet, apa yang ada. Rasa nak makan ayam kampung. Saudara cari research kedai ayam kampung. Kena pesan. Kemudian masukkan harganya tu, masukkan kod. Jadi makanan dah sampai depan rumah. Begitulah evolusi dunia hari ini. Sains berjalan begitu laju. Segala-galanya melalui talian telefon. Sepatutnya kita berterima kasih lah kepada Alexander Graham Bell yang mencipta telefon. Kemudian ada evolusinya, satu demi satu sebagainya. Saudara, media Disra dia minta live sama, saya tak kerti, saya minta maaf. Puan Roziah Musa, apa khabar anda? Jejak warisan, Saudara Tabat, Man Syarim, siapa sebenarnya? Di belakang tu cucu saya, dia tengah solat saudara. Sebab saya dah solat awal tadi. Bagi saya, cucu-cucu saya dah besar. Sebab dia nak bagi tahu dia solat lah tu. Tak boleh jauh.
Ya, Rabbudin Pasarat. Bijak Alexander. Bijak lagi rakyat Malaysia. Dia pakai upgrade. Rakyat Malaysia ni memang pakar untuk upgrade. Saudara sekalian amat, sekarang ni cari jodoh pun guna telefon. Tak ada lagi lah dulu kita pakai kembang setaman. Sekarang. Datuk Janggut, kita ni ikut sajalah, dia kata. Driver di belakang tabik. Kesulahnya semua kelongkang. Datuk Janggut ke mana tu, Datuk Janggut? Saudara Karakoh, mungkin akan datang. Kita di zaman sekarang tak sempat nak ikut kecanggihan akan datang. Mungkin kelajuan pemikiran manusia akan datang, saudara. Lajunya. King Samad, kita jangan cakap kat belakang tu ada budak sebab. Ya, cucu saya. Biarlah dia. Saudara Hashim, mungkin satu hari nanti katanya kita makan pil ganti makanan. Jadi tak perlu makan nasi. Pil pun dah cukup. Nutrisi ganti sepinggan nasi. Mungkin saudara Hashim. Tapi sekarang pun dah ada. Kalau kita masuk hospital pun saudara, kita tak makan. Sekarang pun dah ada dah sekarang ni. Suasana begitu. Tapi apakah ini sebagai budaya kehidupan? Wallahualam bisawab. Tapi kecanggihan sekarang ni. Macam mana kata saudara Mat Kerakoh, tak sempat kita nak mengikuti evolusi suasana hidup yang begitu pantas berlalu. Macam dulu-dulu saudara, bila kita katakan naik pesawat terbang, siapa sangka? Siapa menjangkakan bahawa dalam kapal terbang tu kita boleh tidur, makan dan sebagainya. Malahan kalau kita menaiki pesawat kapal terbang, sebenarnya banyak orang tak tahu. Ini sekadar sedikit mungkin yang dah tahu tu okeylah. Mungkin tidak tahu. Siapa saja naik kapal terbang, sebenarnya oksigen yang kita sedut dalam pesawat kapal terbang tu sebenarnya bukan oksigen yang original, yang asli. Ia adalah oksigen yang dibuat oleh mesin. Logika saya mudah, saya. Naik ke Gunung Everest kena bawa tabung oksigen. Itu baru ketinggian 5,000, 10,000 kaki. Sedangkan kita naik pesawat terbang tu dia 30,000 kaki. Mana ada oksigen di atas? Terima kasih Fung Sao Peng. Doakan saya umur panjang. Sebab itu bila kita menaiki pesawat terbang jauh-jauh 3 atau 4 jam, lepas itu kita rasa letih. Kerana oksigen yang kita sedut dalam pesawat terbang itu bukanlah oksigen yang asli, saudara. Saudara Rabbudin Pasarat, dia kata hari ni lauk ikan tongkol, goreng sambal kuinin, alhamdulillah. Saudara, jadi itu dari segi kita menaiki pesawat. Dan yang terbaru hari ini sudah pun ada kereta terbang. Cuma harganya mahal lah, 2 juta lebih, 1 juta, 2 juta harganya. Tetapi lewat 10 tahun akan datang, mungkin harganya dalam 10,000, 20,000. Dan waktu itu saya rasa kereta biasa dah tak ada nilai dah. Tapi saya yakin motosikal masih ada nilai. Sebab kurang-kurangnya dapatlah menemani saya yang selalu tergolek dog dalam rimbunan ataupun tepi jalan. Itu motosikal. Sebab itu saya katakan anak-anak muda sepatutnya banyaklah belajar dekat TVET tu, saudara. Belajarlah dalam sektor pembaikan motosikal. Itu yang pasti. Kereta ni mungkin satu ketika nanti orang dah pakai kereta terbang, dah terlalu sophisticated, tetapi motor. Ya, saudara Puan Aizah Saleh, apa khabar? Anak-anak eloklah belajar TVET, belajar untuk memperbaiki motor. Sebab sekarang ni anak-anak kita ni, anak-anak muda pun minat dengan motosikal dan mudah. Cuma janganlah direka bentuk bunyi exhaustnya bising. Ganggu orang tidur, ganggu satu kampung, saudara. Dalam keadaan begini, saya merasakan kereta terbang mendarat kat Sepang. Bila tak tahu Allah Ahmed. Saya tak dengar pula cerita tu. Tapi dulu bila kita katakan pesawat terbang, sekarang ni orang dah tahu. Dan akan datang adalah kereta terbang. Juga saya yakin dalam kereta terbang itu tentulah bagaimana tentang dia punya sistem untuk pernafasan, itu oksigen. Selain tahir kerajaan dah ada roket, tapi tak boleh naik. Saudara Leman tak payah bercerita politik, saudara. Bagi saya nak cerita politik malam nanti. Dan kalau boleh, saudara, janganlah saya merayu pada teman-teman. Apa yang berlaku yang dialami oleh Datuk Sanusi itu antara dia dengan undang-undang. Jangan kita ketawakan, jangan kita sorakkan, jangan kita katakan padan muka, jangan, saudara. Dan kalau kita bersipati pun cakap dalam hati saja, saudara. Dan kita berpesan pada diri kita supaya tidak terikut-ikut dengan keadaan yang sebegitu. Cuma, yang selalu saya katakan, kita berusahalah untuk menjadi generasi yang sentiasa berilmu dan juga terkehadapan untuk memikirkan bahawa dunia ini sebenarnya, saudara,
terlalu pantas perjalanannya. Dunia sekarang ni saudara terlalu pantas perjalanannya. Belum sempat kita berfikir, dah ada pula inovasi yang lain. Belum sempat kita berfikir, contoh saya katakan, saudara, minum-minuman. Dulu mana kita pernah terfikir air belimbing besi, air belimbing buluh, air daripada durian Belanda. Sekarang dah bersepah mana-mana pun. Ya, tu kira kita, apa khabar saudara? Moga saudara sihat. Dan tentulah saudara makan mi rebus di Muar. Saya kalau sebut kira hitam ni meleleh halio tinggal. Cuma saudara kiamu kui yumadah. Tuan badan sendiri tak mau berubah apa hal waktu saudara. Saudara Idris, saudara Pretty Papa dan teman-teman semua, saya rasalah kita harus bersedia menghadapi dunia yang semakin tidak dunia tanpa sepadan, tetapi perjalanan dunia semakin laju. Dalam bila dunia semakin laju, sihatkan badan kita dan jangan lupa pada pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tu saudara, semoga saudara sentiasa dirahmati Allah. Kita jumpa jam 9.30 malam nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.